A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya juga dapat sama-sama kita bertemu mata pada malam ini. Sudah pasti kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton setia kami dalam Bicara Wara Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan kepada anda pada malam ini dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya, bagi terus untuk kita menelusuri beberapa lagi intipati menarik dan juga hikmah-hikmah yang mungkin kita perlu ungkapkan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Bersama saya Ustaz Nabil Ahmad, dan kita akan bersama dengan dua orang tetamu istimewa pada malam ini. Dan sudah pasti bagi anda tertanya-tanya siapakah di kalangan penalis kita pada malam ini. Sebelum itu, saya tidak kesorangan. Seperti biasa, ada teman segandingan saya, Fadil Ustaz Hariri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kekandaku? Alhamdulillah Ustaz, masya-Allah. Seperti yang dijanjikan lah Ustaz. Kita ni macam berjanji ni. Hijau sama hijau Ustaz. Saya nampak macam berjanji dengan warna set pun ada ni. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah, anda juga selain menonton di TV1, anda boleh menonton kami melalui live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ataupun boleh menonton live streaming di rtmclick.gov.my. Apa tajuk yang kami akan bincangkan pada malam ini? Untuk mengetahui silibus perbincangan kita pada malam ini, jom kita sama-sama saksikan segmen bingkisan. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, begitulah bingkisan dan tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu Prihatin di Hati. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita sebagai manusia sedia untuk membantu sesiapa sahaja. Dan pada malam ini istimewanya, forum perdana kita dibawakan dengan penganjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, khusus untuk anda sempena dengan ulang tahun 50 tahun bagi Perkeso. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya perkenalkan kepada anda semua dua orang tetamu istimewa pada malam ini. Di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Insya-Allah jauh katanya sampai ke Putrajaya ni. Daripada Jalan Ampang. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama dengan kita. Baik, alhamdulillah. Dan panel kita yang kedua juga tidak asing lagi di pentas dakwah di tanah air tercinta ini, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, macam mana perjalanan? Kayu basikal letih. Kayu basikal, masya-Allah. Alhamdulillah, nak sihat Dok. Nak sihat. Yang penting sama-sama kita nak berkongsi malam ni sesuatu istimewa. Insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baiklah. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, sudah pasti tajuk telah pun kita buka. Cuma menantikan bingkisan yang menarik daripada kedua-dua ahli panel kita pada malam yang berbahagia ini. Prihatin di hati. Sebagai mukadimah, saya nak ajukan kepada Datuk Seri berkenaan dengan yang dimaksudkan dengan perlindungan keselamatan sosial yang dilihat amat penting bagi kita selaku manusia. Mohon pandangan daripada Datuk Seri. Terima kasih Ustaz Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya panel Ustaz Datuk Haji Badli. Sebenarnya saya rasa topik yang dibincangkan pada malam ini adalah satu yang mungkin di luar pada skop yang selalu kita bincangkan berkaitan dengan agama kita. Jadi ingin saya perjelaskan kenapa kita perlu melihat kepada konsep keselamatan sosial ni, kerana pada permulaan tadi kita dah melihat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membantu, tentang bagaimana kita melihat kepada kebajikan mukmin yang lain. Jadi biar saya kupaskan sedikit tentang apakah perlindungan keselamatan sosial. Mungkin ramai yang tidak faham di luar sana. Ramai yang mungkin memikirkan ada kalanya ini merupakan satu beban. Jika kita melihat dari segi perlindungan keselamatan sosial, sebenarnya secara mudahnya perlindungan keselamatan sosial adalah insurans sosial. Insurans sosial melihat kepada kebajikan, melihat kepada perlindungan dan juga melihat kepada gantian pendapatan kepada seseorang individu apabila berlaku sama ada kemalangan, kecederaan, hilang upaya ataupun kematian yang akan membantu kepada keluarga yang pencarum ataupun seorang pekerja itu. Jadi konsep keselamatan sosial ni dia tertakluk kepada dua konsep utama ataupun kita panggil dua
matlamat utama. Pertama adalah melihat kepada sumber terkumpul ataupun apa yang kita panggil pooling of resources di dalam bahasa Inggerisnya. Yang kedua adalah perkongsian risiko, iaitu sharing of risk. Maknanya bila dana ini terkumpul, kita bersama-sama kongsi risiko sebagai manusia sejagat, sebagai umat Islam yang bersatu, bukan sahaja di dalam negara ini kita melihat kepada umat Islam saja, kepada keseluruhan rakyat dan juga khasnya kepada pekerja. Dan dana yang terkumpul ni dianggapkan sebagai satu dana solidariti. Jadi kalau kita nak mengimbau kembali, konsep keselamatan sosial ni bukan satu perkara yang baru. Kalau kita melihat kepada zaman Khulafa Al-Rashidin, yang mana zaman pemerintahan 4 khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, konsep ini telah diwujudkan, di mana ada yang kita sedia maklum ditubuhkan Baitul Mal ataupun kita panggil rumah harta, House of Money. Dan di samping itu diwujudkan zakat bagi orang yang mampu untuk membantu asnaf-asnaf. Jadi kalau kita lihat kepada pencarum perkeso ni, kita boleh anggapkan bantuan perlindungan sosial ni, kita membantu asnaf-asnaf yang terbencana, yang hilang upaya dan yang kematian pencari nafkah untuk dibantu keluarga mereka. Jadi seterusnya, kalau kita lihat di zaman Khalifah Umar, program bersifat perlindungan sosial ini juga telah diwujudkan. Jadi pada hari ini, perkeso bukan hanya melihat kepada mereka yang hilang upaya sahaja, tetapi kita melihat kepada mereka yang hilang pekerjaan untuk dibantu. Dalam keadaan COVID ni ramai, hampir 3 juta pekerja terkesan. Jadi dengan adanya sistem keselamatan sosial ni, di mana dana ini dikumpulkan daripada pekerja dan majikan, dana ini dapat dibantu kepada setiap masyarakat yang hilang pekerjaan, bukan sahaja membantu pekerja itu tetapi membantu keluarga. Begitu juga bagi jika berlaku kematian akibat COVID ataupun akibat sebarang keadaan penyakit, yang mana keluarga yang ditinggalkan ini akan ada bantuan daripada dana terkumpul ini untuk kita memastikan bahawa kesinambungan hidup itu dapat diteruskan. Masih lagi ada makanan di atas meja untuk kita membantu bagi mereka yang kita anggap tidak bernasib baik, yang kita anggap tidak mampu untuk meneruskan kehidupan kerana pencari nafkah itu telah tiada ataupun hilang pekerjaan. Jadi inilah sebenarnya konsep perlindungan keselamatan sosial yang sangat diutamakan dalam keadaan kita melaksanakan perlindungan keselamatan sosial di negara Malaysia ini. Baik, terima kasih Datuk Seri penjelasan yang memberikan satu kupasan di peringkat awal untuk kita lebih mengetahui bagaimana konsep sebenar perlindungan keselamatan sosial itu diwujudkan. Dan begitu juga dengan Al-Quran bila Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah, bantu-bantulah kepada namanya al-birri, kebaikan dan juga ketakwaan. Mudah-mudahan ini di antara susur galur kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak beralih kepada Datuk Bat. Ya. Bila sebut tentang perkeso, mungkin ada di kalangan kita tahu. Mungkin baru tahu. Bila Datuk Seri pula cerita tadi, apa itu perlindungan keselamatan sosial? Baru tahu. Jadi nak minta Datuk Bat kongsikan dengan kita pula dari sudut pandangan Islam, apakah sebenarnya perlindungan keselamatan sosial itu sendiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Nabil selaku moderator forum. Yang saya hormati rakan bicara wara pada malam ini, yang bahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad. Seterusnya para penonton yang mengikuti siaran kita sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, konsep yang dibawakan oleh rakan-rakan kita daripada Perkeso adalah nak mengajar kita bahawa perlu sediakan payung sebelum hujan. Yang ini payah kita nak didik masyarakat sebab malang tidak berbau. Kusangka nenas di tengah padang, rupanya pandan yang berduri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dalam hujan payung pula tak bawa, maka kebasahanlah kita. Sebab itu kita nak didik masyarakat bahawa ada satu
yang dinamakan Perkeso ini bersedia untuk membantu kita apabila kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak dijangka. Mereka menawarkan macam-macam faedah perubatan untuk orang yang hilang upaya sementara, orang yang hilang upaya kekal, untuk orang tanggungan seperti Datuk Seri sebut tadi, untuk orang nak pemulihan jasmani dan pelbagai lagi. Sebab itu dalam hidup tak ada orang boleh pasti apa yang akan berlaku kepada kehidupan dia. Ada satu falsafah orang Jawa, dia sebut bahawa dalam hidup ini ada 5 perkara tak ada orang boleh beri jaminan kepastian. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 bandar. Pertama sekali pesti, mati. Tak ada orang boleh tentukan dia nak mati di mana, nak mati bagaimana. Bahkan kubur pun tak tahu di mana. Yang kedua, loro jodoh. Jodoh. Walaupun dia ialah tak nak kahwin seorang lagi misalnya, memang dia tak nak. Tapi kalau dah ditakdirkan, kita tak boleh buat apa-apa. Dah ditentukan. Telu wahyu, anugerah. Tak ada orang boleh jangka apa kita akan dapat. Papat kodrat, nasib. Kita berada dalam studio ni misalnya, tak ada orang boleh bagi jaminan tak ada lampu jatuh atas kepala kita. Tak ada. Ni nasib. Nasib. 5 bandar, rezeki. Sebab itu kehidupan kita ini, kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Maka saya tertarik dengan Datuk Seri menyebut tadi bagaimana sejarah keselamatan sosial ini telah pun wujud sejak daripada Khulafa' Ar-Rashidin. Memang benar. Bahkan kalau kita mengkaji sejarah tamadun-tamadun dunia pun sudah ada satu konsep keselamatan sosial ini. Sebab itu berdasarkan catatan sejarah awal bermulanya sejak daripada Empire Rome lagi. Tatkala masa itu Empire Rome diperintah oleh Maharaja Trajan, yang mana pada zaman itu dia mengagihkan wang dan juga biji rim kepada rakyat yang ditimpa masalah, yang jadi miskin. Dan pernah sekali dia memulangkan hadiah-hadiah berbentuk emas yang pernah diberikan kepada dia semasa dia menaiki takhta di Itali. Sama juga Imperial Dynasty Song tahun 960 Masihi juga telah menyediakan pelbagai program bantuan sosial. Sebab itu benda ini bukanlah benda baru, tetapi kita nak educate dan nak didik masyarakat supaya sediakan payung sebelum hujan. Wallahualam. Terima kasih Datuk Mat memberikan kepada kita nilai keprihatinan setiap daripada kita, terutamanya tentang diri kita dan masa depan kita. Baik, itulah ulasan daripada kedua panel. Bagi pusingan pertama, saya nak tanya Ustaz Hariri, sebab Ustaz Hariri akan bersama dengan anda dengan kajian dan juga dapatannya. Ada sesuatu yang nak dikongsikan. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kita telah mendengar pandangan dan juga kupasan daripada ahli panel. Saya cukup tertarik apabila Datuk Bat sebut tentang ketamadunan, dan sebuah ketamadunan itu adalah menyediakan satu kelengkapan pakej kepada rakyatnya, termasuklah jaminan keselamatan sosial. Namun di Malaysia, untuk pengetahuan anda, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai jaminan keselamatan sosial secara kolektif dan komprehensif. Saya tunjukkan. Sebagaimana satu artikel yang tak keluar pula dia okey. Biasalah, tangan masih lembut dan sekalian. Baik. Artikel yang ditulis sendiri oleh CEO Perkeso, ahli panel kita, menyebut tentang jaringan keselamatan sosial perlu bersepadu. Tahukah anda, kalau dalam aspek untuk pekerja, aspek insurans sosial pekerja di bawah pelindungan Perkeso, iaitu di bawah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Bagi tanggungan masa depan, ia di bawah KWSP. Untuk membantu golongan OKU, mereka yang memerlukan, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sumber sokongan pula datang daripada NGO. Satu persatu ada agensi-agensi yang membantu. Dalam aspek jaminan sosial di bawah Perkeso, konsepnya sama, iaitu caruman, kemudian ia dihimpunkan di bawah tabung amanah dan menjadikan pergantian pendapatan. Inilah yang kita nak bincangkan. Ala kulli hal, banyak lagi yang kami akan kupas. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini, Forum Perdana Ehwal Islam.
Alhamdulillah, kembali dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini kita bicarakan tentang prihatin di hati yang dianjurkan oleh Perkeso dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Terima kasih kepada anda yang menonton kami secara terus di TV1 maupun di Facebook JAKIM dan juga di myclick.rtm.gov.my. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana kita telah membuka satu lembaran untuk kita melihat peranan kita bersama untuk kita mengambil peluang, terutama dari sudut bagaimana untuk kita nak memanfaatkan untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita jikalau di sana kita ditimpa dengan sebarang musibah. Datuk Seri, bila Datuk Seri ceritakan kepada kita di peringkat awal apakah itu perlindungan keselamatan sosial, juga memberikan satu peluang kepada kita melihat bahawa Perkeso tambahan pula telah pun berjaya orang kata melaksanakan pelbagai inisiatif dan kita rasa bangga kerana ini adalah ulang tahun ke-50 Perkeso dan mengambil peluang ini Datuk Seri. Saya nak minta Datuk Seri berkongsi dengan kami sebab bila melihat Perkeso bukan sahaja membantu dan menolong pencarumnya, bahkan juga memberikan dan menyediakan manfaat kepada waris dan orang di bawah tanggungannya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dengan kami bagaimana mekanisme pemberian manfaat dan juga faedah ini dilaksanakan oleh Perkeso pada mereka yang terlibat. Okay. Terima kasih. Mungkin saya akan tambah kepada penjelasan awal saya sebentar tadi. Jika kita melihat dari segi konsep keselamatan sosial, ramai di antara pekerja yang mungkin memikirkan bahawa faedah yang akan diperolehi hanya dimanfaatkan oleh mereka sahaja, oleh pekerja saja. Tetapi kalau kita melihat konsep keselamatan sosial ni, kita telah sebutkan gantian pendapatan bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga melibatkan waris. Bila kita sebut waris atau orang tanggungan ni, bukan hanya isteri, suami atau anak-anak. Bagi seseorang pekerja, pencarum, jika tidak mempunyai isteri, tidak mempunyai anak, mak dan bapa masih hidup, ataupun tanggungan adik-beradik masih hidup, ataupun anak-anak yang dianggap sebagai anak angkat yang didaftar, mereka juga dianggap sebagai waris. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kita percaya bahawa banyak yang kita perlu dalami daripada sejarah Islam. Kalau kita tengok, ada nas ataupun ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyatakan bahawa tinggalkan anak dan isteri dengan kesenangan itu lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Jadi kalau kita mengambil mudah, kita menganggapkan caruman ini satu beban, tetapi kita tidak mempunyai gantian pendapatan selepas berlaku kemalangan atau kematian, apa yang akan berlaku kepada anak-anak dan saya kalau nak berkongsi apa yang saya lihat sendiri, keadaan yang berlaku kepada anak-anak yang ditinggalkan yatim piatu ni, masya-Allah, terlampau banyak. Sedih. Kalau kadang-kadang saya sendiri menitiskan air mata sebab memang tersentuh. Ya. Sebab kita berasal daripada keluarga kampung, keluarga susah dan sebagainya. Jadi memang sangat dekat di hati saya. Jadi kalau kita lihat dari segi konsep yang disediakan ini, bukan hanya menyediakan bayaran hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, tetapi bayaran pencen bulanan selagi isteri ataupun waris hidup atau anak-anak itu mencapai umur 21 tahun. Dan kita juga mempunyai khairat kematian. Jadi kalau kita lihat, hari ini kita sebut setiap surau dan mungkin kita punya kawasan penempatan kita tu diwujudkan khairat kematian. Sebenarnya Perkeso daripada tahun 71 lagi telah wujudkan khairat kematian. Maknanya jika berlaku kemalangan, kematian dan sebagainya, ada disediakan khairat kematian. Apa yang ingin saya kongsikan di sini yang mungkin ramai tidak tahu, kita ambil dalam keadaan semasa, keadaan COVID ini. Dari segi statistik yang dilaporkan di Kementerian Pendidikan, pelajar yang menjadi yatim, hilang ibu atau bapa atau penjaga adalah seramai 4,422 orang. Yatim piatu. Yatim piatu. Jadi di manakah nasib mereka? Yang menjadi yatim, yang hilang ibu atau bapa, yang hilang ibu atau bapa yang jadi yatim piatu 154 orang. Yang jadi yatim 4,422. Jadi kalau tidak ada konsep keselamatan sosial ini, kalau dia bekerja di pihak swasta ataupun bekerja sendiri, contohnya pengantar makanan dan sebagainya, apakah nasib masa depan anak-anak isteri mereka? Jadi inilah sebenarnya, dia bukan hanya kepada pekerja, tetapi dia juga membantu keluarga dan waris yang dianggap sebagai waris di dalam definisi akta kita. Jadi beberapa pihak yang
kita katakan dapat dibantu bukan hanya kepada ahli keluarga terdekat tetapi mereka di bawah tanggungan kita. Betul. Jadi ini perkara yang perlu diberikan perhatian oleh kita dan kesedaran itu untuk sama-sama kita mengambil setiap langkah ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Datuk Bat, saya tertarik bila Datuk Seri sebut tadi bahawa kita hari ini tak jadi tak apa. Tapi bila berlaku begini baru kita nak mengeluh. Jadi Datuk Bat, saya nak minta Datuk Bat kongsi dengan kita sikit. Bila kita tak bawakan cerita-cerita, kenangan-kenangan, kisah-kisah yang lalu, kita mungkin menjangkakan bahawa ni perkara baru yang dibuat ni. Ni baru nak canai-canai ni. Saya nak minta Datuk Bat kongsi dengan kita kisah-kisah di zaman tamadun Islam mungkin untuk memberikan satu nilai paradigma minda kita ini untuk memikirkan tentang telah ada di satu ketika dahulu usaha untuk menjaga manfaat dan juga kelebihan ahli keluarga. Baik, terima kasih. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Menjaga kebajikan, menjaga keselamatan khususnya para pekerja, ini satu kewajipan dalam agama. Majikan misalnya, memelihara keselamatan, kebajikan orang yang bekerja dengan dia, ini tuntutan. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Siapa-siapa yang berusaha memelihara kehidupan satu orang manusia, seolah-olah dia memelihara hidup manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kita jaga satu orang saja, tapi di sisi Allah bukan seorang itu yang kau jaga. Pahalanya seolah kau jaga satu dunia. Allah. Sebab kalau satu orang ni meninggal dan sebagainya, ada orang-orang sekeliling dia juga. Lepas tu, kalau orang merasakan bahawa kita nak mencarum ke, nak menjaga keselamatan kita ini, sudah pastilah ada beberapa perkara kita kena ambil perhatian. Ada orang kata mahal dan bagai-bagai nyaknya kepada kami. If you think safety is expensive, try an accident. Kalau kau nak tahu keselamatan itu mahal, cuba kemalangan sekali. Accident cost a lot of money. Accident ni menyebabkan kita habis duit banyak. Bukan sekadar claim untuk kecederaan, tetapi reputasi, nama baik company, syarikat dan sebagainya lagi. Sebab itu majikan dia mesti jaga keselamatan, kebajikan. Ini peranan yang diminta oleh agama kita. Dan barang perlu diingat, di akhirat nanti kesalahan yang menyebabkan kehilangan nyawa kerana kelalaian itu akan diadili dulu. Allah. Dalam banyak-banyak proceeding case yang mula-mula dibawa kelalaian kita. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Proceeding case pertama yang akan dibawa di padang mahsyar adalah kes pertumpahan darah oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ini hadis riwayat Bukhari, Nasai, Ibnu Majah. Sebab itu kalau kita melihat kepada sirah Nabi SAW, kalau kita nak cerita soal menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja, jangankan sesama pekerja, jangankan dengan manusia, dengan haiwan yang bekerja dengan manusia pun Nabi jaga. Maka di situ kita sudah nampak. Pernah sekali, kata Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Nabi berjalan, seekor unta datang berlari pada Nabi. Bila dia nampak Nabi, dia pergi, dia letakkan lehernya di bahu Nabi. Dia berbisik dan Nabi mendengar. Selepas dah selesai, Nabi, mana dia? Aina sahib hazal ba'ir? Mana owner? Mana tuan unta ini? Pergi cari, datang. Rupanya kata Nabi, kamu punya unta tadi mengadu pada saya. Kamu tak jaga kebajikan dia. Kamu tak beri makan dia. Kerja banyak, upah sikit. Mana boleh? SKMK, sikit kasih banyak kerja. Mana boleh? Apa kamu boleh lakukan? Nabi ambil, ini unta. Bayangkanlah. Begitu juga dalam satu riwayat, Nabi pernah tengok satu orang sahabat, dia memiliki unta yang kurus. Masa dia musafir, Nabi tegur, ittaqullah fi hadhil bahaimul ma'jamah, kata Nabi. Takwalah kamu kepada Allah terhadap haiwan yang bisu ini. Jagalah kebajikan dia, farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Beri makan yang elok-elok, berikan layanan yang terbaik. Ini hadis Abu Daud. Maka boleh kita gambarkan, kalau haiwan yang bekerja dengan manusia itu pun Nabi mengambil kebajikannya, apatah lagi manusia. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Kongsi kita kisah-kisah ini untuk memberikan satu nilai pemikiran watak kita, akhlak kita, untuk sama-sama saling kita menghormati dan saling menjaga hak masing-masing. Terutama nilai kebajikan tadi. Baik. Ustaz Hariri nampaknya tak sabar tu nak kongsikan dengan anda. Mungkin ada beberapa fakta yang menarik. Silakan Ustaz.
Bila kedua-dua ahli panel bercerita tentang tanggungjawab pekerja, saya sempat tadi buat sedikit pembacaan dan juga penelitian di internet. Saya jumpa beberapa artikel para penonton sekalian yang memberitahu tentang berkaitan dengan tanggungjawab pekerja, tanggungjawab majikan. Antaranya kertas kerja ataupun artikel yang ditulis oleh beberapa orang pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, tajuknya Kualiti Kerja Menurut Perspektif Islam, turut mendefinisi ataupun tirus perbincangannya pada tanggungjawab pekerja, antaranya ihsan, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja. Ihsan majikan kepada pekerja. Begitu juga artikel ditulis oleh Dr. Hapriza binti Asy'ari daripada UTM tentang keselamatan dan kesihatan pekerja, tanggungjawab siapa? Juga memberi fokus kepada tanggungjawab majikan. Dan Sahibul Samahah Mufti Wilayah juga memberi pandangan dalam artikelnya bertajuk Hak Pekerja dalam Islam. Bayan Linda siri ke-196 turut memberitahu di dalam Islam sebagai orang majikan perlulah memberi hak-hak pekerja, dan ini juga akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, banyak lagi yang kami akan kongsikan. Anda juga boleh memberi komentar anda melalui Facebook Live yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kami nantikan komentar anda. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Macam mana Pak Long, Mak Long? Baru faham ke tentang perkeso? Kalau ada yang mungkin baru berkenalan ataupun ini fungsi, maka boleh cek sama ada majikan kita sudah mencarum untuk kita tentang perkeso ataupun tidak. Jom kita sambung perbincangan bersama Ustaz Nabil. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan para penonton yang setia bersama dengan kami dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kita bawakan lagi tajuk ialah berkenaan dengan prihatin di hati bersama dua tetamu yang cukup istimewa pada malam ini. Dan telah pun kita ketahui perkeso, tindakan, pelaksanaan, dan hari ini hanya perlu kepada diri kita. Sama ada kita adalah pekerja maupun kita adalah majikan. Perlu sama-sama memastikan hak mereka terbela dan terjaga. Baik, Datuk Seri, sempena dengan ulang tahun ke-50 perkeso, memang kita pun tumpang rasa bangga. Alhamdulillah. Kerana banyak yang telah dilakukan oleh perkeso selama ini. Mungkin segala usaha itu mungkin dipandang perkara biasa. Tetapi apabila sudah mencapai ke usia 50, masa bererti perkeso telah pun semakin maju ke depan dan pelbagai inisiatif itu telah dilakukan untuk menjaga hak masing-masing. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami dalam melangkah ke arus yang lebih mencabar di masa ini. Bahkan kita katakan hari ini isu-isu yang berlaku, tambah apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19, dalam satu kajian menyatakan bahawa lebih kurang 600,000 orang hilang pekerjaan sepanjang tempoh pandemik daripada bulan 3 2020 sehingga bulan 5 2021, dan ini menjejaskan hak mereka dan masa depan keluarga mereka. Datuk Seri, pelaksanaan di masa kini dan di masa akan datang, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton kita, terutama rakyat Malaysia. Terima kasih Ustaz. Apa yang kita perlu tahu bahawa fungsi keselamatan sosial di negara ini tidak statik, tidak hanya mempunyai faedah-faedah membantu pekerja dalam sektor formal. Kita sentiasa melihat kepada bagaimana kita nak memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia tu, tak kira sama ada dia pekerja formal, pekerja tidak formal, mereka hilang pekerjaan ataupun pekerja domestik dan sebagainya, perlu dilindungi. Jadi atas dasar itu, kita telah mengorak langkah memperluaskan perlindungan keselamatan sosial ni untuk pekerja sendiri. Pada hari ini kita lihat ramai yang telah beralih kepada bekerja sendiri. Kalau kita lihat dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, makin ramai lagi yang beralih kepada pekerjaan sendiri. Jadi kita telah memperluaskan kepada mereka yang bekerja sendiri. Contohnya Grab driver, Grab delivery, Panda yang bawa mengantar barang dan makanan ni, ini adalah salah satu kategori yang utama di negara ini pada hari ini. Begitu juga sebenarnya penjaja, nelayan, petani, siapa saja yang bekerja sendiri sama ada secara fizikal ataupun secara online, sebenarnya mereka ni mempunyai perlindungan. Tapi sedih kalau kita nak melihat dari segi angka, kita mempunyai hampir 3 juta. Tapi yang mendaftar tak sampai 12%, dalam 360,000 saja. Mungkin saya harap dengan adanya pemahaman dengan penjelasan daripada Ustaz sendiri tentang
konsep keselamatan sosial dalam erti kata agama kita ini, saya harap lebih ramai lagi yang akan tampil. Bukan itu saja. Kita juga melindungi pekerja-pekerja asing. Kita melindungi pekerja suri rumah ataupun ini apa yang kita panggil domestic helper, pembantu rumah. Dan insya-Allah dalam perancangan suri rumah juga dirancang kalau boleh kita nak ada keselamatan sosial untuk suri rumah ni. Jika kita lihat suri rumah sebenarnya mereka bekerja 16 jam, 18 jam sehari. Tetapi fungsi tanggungjawab mereka yang membantu keluarga tidak nampak. Jadi tidak ada satu perlindungan khas untuk mereka. Dan juga bagi mereka yang hilang pekerjaan, kita telah memperkenalkan Akta Sistem Insurans Pekerjaan bagi membantu golongan-golongan yang kehilangan pekerjaan disebabkan masalah ekonomi ataupun dalam keadaan sekarang pandemik COVID, sama ada syarikat mengurangkan pekerja atau ditutup, gulung tikar dan sebagainya. Jadi bagi kita melihat kepada perlindungan sosial ini bukan hanya kepada mereka yang hanya terbencana kematian, juga mereka yang hilang pekerjaan. Jadi saya ingin untuk mengaitkan dari segi pemahaman kita selalu menyebut qada dan qadar. Kita kata Allah, kalau nak mati bila-bila boleh mati. Betul. Kita tidak melihat kepada berikhtiar dan berusaha sebelum bertawakal. Jadi saya berharap kita, ikhtiar kita, usaha kita adalah menjadi pencarum, mendaftar dan selepas itu bertawakal lah. Kalau kata apa-apa berlaku kepada kita, adanya perkeso untuk membantu keluarga dan anak-anak. Inilah yang kita anggapkan selepas tiadanya kita, tawakal kita untuk kita bantu keluarga kita. Jadi inilah keadaan dari segi perluasan yang perlu semua pencarum atau bakal pencarum di luar sana memahami akan apa sebenarnya yang telah diluaskan dari segi fungsi perkeso dan fungsi keselamatan sosial di Malaysia. Allah, Masya Allah. Jadi tingkatan itu semakin bertambah usia perkeso, semakin banyak usaha yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepada mereka yang lain. Kita doakan mudah-mudahan usaha ini disambut baik oleh setiap kita. Bayangkan bila Datuk Seri hanya menyebut bahawa 12% di kalangan kita yang sedar akan hakikat caruman ini, bukan hanya sekadar menantikan apabila kita menerima musibah. Sebaliknya kita nak memastikan bahawa setiap yang kita nak tinggalkan nanti semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Datuk Bat, bila sebut dalam hal ini, bila Datuk Seri sebut 12% di kalangan ahli kita ataupun orang kita ni yang sedar, ada orang masyarakat kita lah, dia kata apa, alah, biarlah benda ni nak jadi juga. Macam Datuk Seri kata tadi, nak mati juga, nak sakit juga. Kadang-kadang sampai tahap berserah terus takdir ni pada Allah Ta'ala. Sedangkan usaha itu perlu ada dan disusuli dengan ikhtiar. Datuk Bat, kongsikan dengan kami sikit. Mungkin tempoh ini nak berikan kesedaran kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu tabiat manusia ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia suka menyalahkan Tuhan bila berlaku masalah. Dia kemalangan misalnya. Dia kata ni sudah takdir Allah SWT. Dia meninggal pun sama juga. Ini sudah ditentukan Allah. Walhal, mungkin ianya berpunca daripada kelalaian, kealpaan, kelekaan. Sebab itu dalam Quran, perkataan farrata itu diulang beberapa kali dalam Quran. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Janganlah seorang nanti dia menyesal. Lalu dia mengatakan bahawa aku menyesal, aku kecewa kerana aku telah mencuaikan kewajipanku. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Az-Zumar ayat 56. Sebab itu perkataan tafrid asal daripada farrata. Maknanya lalai. Dan dilihat kalau dalam tradisi perundangan Islam terdapat frasa-frasa yang digunakan oleh para fuqaha seperti adamut tabassur, itu lalai. Begitu juga adamut taharrus, qillatu ihtiras, ini semua lalai, ghaflah kata orang utara. Dia jadi Ghaflah jingga. Ghaflah jingga. Sebab ada masanya kerana kelekaan, kelalaian. Contoh Bilal Imam ni tadi bila Datuk Seri sebut yang bekerja sendiri ni, kita ucap terima kasihlah kepada pihak perkeso. Sekarang ni pun kita ada kurang lebih 25,000 lebih ya. Kita punya Imam, Bilal, Siak, Noja, Marbuk, Go Takmil sekarang pun dapat perlindungan di bawah perkeso. Mustahak katalah Bilal, Allahu Akbar, kena karen, meninggal. Allahu Akbar, terbanyak rupa kilat petik habis kena syok karen pula lah. Jadi siapa yang alhamdulillah, ini benda yang bagus. Sebab itulah
kita jangan salahkan takdir. Ini kita nak berikan pahaman pada masyarakat. Sebabnya ketentuan Allah ni ada 3 jenis. Kodrat, takdir, nasib. Kodrat ini kehendak Allah terhadap seluruh makhluk ciptaan dia. Adanya matahari, bulan, bumi, manusia, itu kodrat Allah. Ada yang dipanggil takdir. Takdir ni hierarki manusia. Maksudnya Allah jadikan laki-laki, perempuan, lahir di mana, jodohnya, kematian. Dan kodrat dan takdir ini hak prerogatif Allah. Kita tak boleh ubah. Kita jadi misalnya orang laki-laki, itulah kita dah tak boleh menyesal saya aku tak jadi orang perempuan bagi contoh. Dan begitulah sebaliknya. Ini kehendak Allah, kuasa Allah. Kita ditakdirkan jadi Melayu, tak jadi Arab misalnya. Itu kita tak boleh buat apa-apa. Dan kodrat dan takdir Allah ini, kata para ulama, semuanya bersifat baik dan konstruktif. Tidak ada kehendak Allah yang buruk. Tetapi yang masuk elemen ketiga, nasib. Itu lain. Nasib ini dia berbeza dengan kodrat dan takdir. Sebab nasib ini diserahkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk engkau sendiri menentukan. Sebagai contohnya, nak senang, nak gembira, you nak sedih, nak kaya, nak miskin, nak berjaya, nak gagal. Ini semua atas pilihan kita. Kita yang menentukan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tak akan ubah nasib engkau selagi kau tak ubah diri engkau sendiri. Sebab itulah para ulama mengatakan nasib ini to be shaped. Dia boleh dibentuk. Kita boleh menentukan. Macam kudrat dan juga takdir itu perkara yang terpaksa kita hadapi. Kita jadi laki-laki, hadapilah jadi laki-laki sampai bila-bila. Itu benda yang to be endured when necessary katanya. Tapi kalau nasib itu perlu ubah. Contoh, dulu orang Jepun pendek-pendek je. Dululah orang Jepun. Sampai kan orang Jepun ni kita panggil bangsa katik. Mereka ni rata-rata 150 cm. Tapi sekarang mereka badan semua besar-besar, tinggi-tinggi. Apa sebab? Kerana orang Jepun dia memahami kodrat Tuhan. Dalam meletakkan unsur-unsur pada bahan makanan, karbohidrat, protein, kalori macam-macam. Dia buat kajian, dia ubah pola dan unsur makanan, akhirnya dia jadi bangsa yang tinggi. Ini maksudnya nasib itu kita yang menentukan. Ini kalau nak ceritakan lebih panjang lagi, tetapi jangan salahkan Tuhan bila berlaku sebarang benda yang tak elok. Allahuakbar. Semuanya nak takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Kahwin seorang lagi pun takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Jadi jangan terus kita salahkan takdir. Jadi salahkan diri kita sebelum apa-apa kesalahan berlaku. Biar kita berubah sebelum kita menyesal. Ustaz Hariri, ada yang nak dikongsikan? Silakan. Saya bila Dato' Bas sebut tadi imam, Tok Siak semua ada perlindungan perkeso. Saya duk fikir kita moderator forum perdana ni ada perlindungan ke tidak? Bahaya juga kita ni. Tengok ni mic sini, earpiece, wireman kita ni. Jadi kita kena cek dengan penerbit ada tak perlindungan perkeso kita ni kan. Kerana apa? Dan cara alhamdulillah. Baik. Apa saya nak kongsikan adalah kerana 13.7 juta pekerja tiada polisi keselamatan sosial. Ini dapatan Keratan Akhbar yang agak menggerunkan. Kalau kita mencarum apa yang kita dapat, sebab takdir Allah tak dapat ubah. Tapi yang kita tinggal itu perlukan perlindungan dan pergantian pendapatan. Tengok apa yang berlaku. Pesakit jantung terima bantuan perkeso. Masya Allah, Puan Rohani yang jalani kehidupan lebih sempurna. Kemudian tengok, 60,000 pekerja kontrak dibela. Isteri pemandu bas ekspres gembira mendapat pampasan perkeso. Masya Allah, malang tak berbau tetapi pergantian pendapatan. Perkeso bayar pampasan 1.9 bilion pada tahun 2018 dan kita lihat setiap tahun adanya orang-orang yang ditimpa kecelakaan dan sebagainya diberi pampasan dan bantuan. Inilah konsep sebagaimana ayat yang menjadi tema perbincangan kita ini, iaitulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantu. Mudah-mudahan dengan asbab perkeso, caruman sebagainya ini dapat memberi kebaikan kepada mereka yang mencarum. InsyaAllah kita nantikan apa kesimpulan panel sebentar lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedar tak sedar 50 minit sudah berlalu perbincangan kita ini. Kita ada baki masa-masa terakhir sempena 50 tahun perkeso untuk menghabiskan durasi 60 minit kita. Silakan Ustaz Nabil. Baik, betul Ustaz Hariri.
Kita bincang-bincang, kita kupas dan kita berikan penjelasan. Masa terus berlalu dan banyak sungguh yang ditinggalkan oleh kedua-dua ahli panel. Sebagai kesimpulan, mungkin Datuk Seri, setelah 50 tahun Pekeso berada di bumi Malaysia, ada sesuatu yang dinyatakan kepada rakan-rakan kita. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya mengambil peluang ini untuk berkongsi sedikit untuk kita menjemput ataupun membuka mata rakyat di luar sana. Kita harus ingat, tangan di atas perlu membantu tangan yang di bawah. Anggaplah caruman yang dicarumkan ini sebagai satu bentuk zakat ataupun satu bentuk sedekah. Jika tidak ada kemalangan, tidak ada kecederaan, tidak ada kematian, ia dapat digunakan kepada mereka yang memerlukan. Niat sebegitu. InsyaAllah kita harus bersyukur kalau kita tidak ada kemalangan. Seperti Ustaz kata, kalau tak percaya tentang kemalangan, cuba kemalangan. Barulah kita tahu apa itu kemalangan. Jadi dengan adanya sifat sedemikian, kita tidak akan teragak-agak. Kita tidak akan memikirkan bahawa caruman ini satu beban untuk kita mendaftar. Dan buat individu yang belum mencarum, silalah buat segera. Dan kita harus ingat, malang tidak berbau, janganlah sudah terhantuk, bau tergadah. Dan kita perlu melihat bahawa kita perlu menjadi mata dan telinga kepada seluruh rakyat, masyarakat di sekeliling kita untuk kita membantu mereka. Jika ada kemalangan, kecederaan, kematian, tampil untuk melaporkan kepada Pekeso. Jadi inilah pendekatan kita membantu rakyat. Kita melaksanakan skuad Pekeso Prihatin untuk sentiasa hadir dan membantu masyarakat pada hari ini. Jadi itulah pendekatan Pekeso pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kesedaran itu timbul hasil daripada perbincangan kita pada malam ini untuk kita terus mengambil tindakan. Datuk Bat, kesimpulan terakhir. Muslimin muslimat sekalian, menyantuni manusia adalah kerja yang sangat mulia. Sebab itu skim-skim perlindungan yang diwujudkan oleh pihak Pekeso memang kita kena akui banyak membantu orang yang memerlukan. Mungkin ada yang kata, malam ni menegak insurans, geng-geng ni forum agaknya. Tak. Kita nak beritahu, kalau ada penunggang motosikal, pekerja sendiri, aksiden, kemalangan, tak ada lesen, dapat tak pampasan? Dapat. Insurans belum tentu bagi. Sebab mereka bukan menega. Mereka nak memberi kebajikan dan menyantuni. Sebab itu kepada rakan-rakan di Pekeso, teruskanlah kerja gemilang ini. Alhamdulillah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang paling Allah cinta dan apa amalan yang paling Allah cinta?" Kata Nabi, "Ahabbun nas ilallah anfa'um linnas." Manusia yang paling Allah cinta, orang yang bermanfaat kepada orang lain. Dan amalan yang paling Allah cinta, engkau memasukkan sururu yadkhulu alal muslim. Engkau gembirakan hati orang yang susah. Maka marilah kita bertolong bantu sesama kita. Adat hidup sama sekampung, sakit senang sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung. Dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung. Sama keteluk, sama ketanjung, sama seperiuk, sama selesung. Dirgahayu kita ucapkan kepada Pekeso, teruslah memberikan santunan dan khidmat bakti kepada seluruh rakyat di tanah air kita. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Badli Shah, terima kasih Datuk Seri Dr. Nur Azman yang berkongsi dengan kita tentang sesuatu yang boleh memberikan nilai kebaikan kepada kita dengan perlindungan keselamatan sosial. Dan kita ucapkan Alfu Mabruk, tahniah kepada pihak Pekeso yang telah pun mencapai usia 50 tahun dengan pelbagai usaha dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja terjaga. Begitu juga dengan peranan majikan perlu sama-sama kita bela. Apapun, terima kasih kepada semua yang menonton kami. Tak dilupakan saya mewakili Ustaz Haridi dan bahasa isyarat kita iaitu Puan Haryanti dan seluruh kru penerbitan dalam forum perdana pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.